Kisah yang pertama pada malam ini adalah mengenai pesakit menjerit ada mayat dalam bilik. Jururawat terkejut, makhluk jelmaan bekas pesakit sejak 11 tahun yang lalu. Kisah ini dikongsikan oleh Zahra. Beliau bekerja sepanjang 10 tahun di sebuah pusat jagaan harian dan rawatan untuk pesakit yang mengalami penyakit kronik. Dia tidak pernah mengalami sebarang kejadian seram dan menakutkan. Bukan tidak pernah mendengar cerita tentang gangguan diterima rakan sekerja, tetapi Zahra memberitahu dia tidak mahu terlalu memikirkan perkara tersebut kerana ia boleh menjejaskan prestasi kerjanya. Zahra sentiasa menyematkan dalam hati kerjanya adalah satu ibadah dan sentiasa berserah dan bertawakal kepada Allah sekiranya dia diganggu perkara-perkara gaib. Sejak bekerja dekat situ, sudah banyak kematian yang disaksikan Zahra, dan selepas 10 tahun ia sudah menjadi perkara biasa buat dirinya. Tetapi tidak pada malam itu. Dia yang diminta bertugas 2 shift selama 18 jam, lama tu, bertukar menjadi pengalaman ngeri buatnya. Sejurus selepas menyelesaikan shift pertama, Zahra mendapat rehat selama 90 minit dan mengambil keputusan untuk tidur di bilik rehat yang kebetulan terletak di laluan ke bilik mayat. Takut? Zahra memberitahu dia sudah terbiasa dan belum pernah mengalami perkara pelik setiap kali tidur di bilik tersebut. Seperti biasa, Zahra akan menutup pintu dan lampu kerana lebih selesa tidur dalam keadaan gelap. Tambahan pula, dia bukan kali pertama dia tidur di dalam bilik berkenaan. Ketika tu pukul 1 pagi dan saya perlu memanfaatkan waktu rehat selama 90 minit kerana masa bertugas masih lagi panjang. 18 jam bertugas. Ketika baru nak lelapkan mata, saya terdengar bunyi pip dan pintu terbuka dan kemudian dia tertutup. Kalau bunyi ni macam itulah. Saya terdengar bunyi stretcher ditolak. Memandangkan bilik rehat ni terletak di laluan untuk membawa mayat keluar dan mempunyai lift khas katanya. Dia dengar bunyi stretcher. Agaknya lah dia letak grease dekat tayar stretcher tu kan. Tak tahulah kan. Tanpa mengesyaki apa-apa, Zahra memberitahu dia menghantar mesej kepada rakan sekerjanya untuk bertanya tentang kematian yang berlaku. Namun tak ada balasan sehinggalah dia terlelap. Dalam masa dia terlelap tu, tiba-tiba Zahra memberitahu dia terasa katilnya digoncang kuat sehingga dia tersentak dan terjaga daripada tidurnya. Ya Allah, apa benda ni? Apa benda yang bergoncang ni? Kata Zahra, saya terus terbangun dan melihat keadaan sekeliling dan tiada sesiapa dalam bilik. Dalam rasa mamai tu, saya terus bangun dan duduk di tepi katil. Dan saya baca ayatul kursi. Dan saya beranikan diri untuk mengintai di bawah katil. Namun, tidak ada apa-apa yang berada di bawah katil. Tiba-tiba pintu bilik diketuk dan kelihatan rakan saya menjenguk dari pintu dan bertanya sama ada saya terdengar bunyi pintu bilik mayat terbuka, dan kebiasaannya sekiranya ada kematian pasti kami akan dihubungi oleh penyelia. Dalam kami sibuk berkongsi perkara pelik yang berlaku, tiba-tiba pintu tandas dalam bilik rehat terbuka
Kami berpelukan kerana berasa takut, katanya. Namun kata Zahra, dia berasa pelik kerana tidak ada siapa yang keluar daripada bilik air. Perasaan tidak tenang mula menyelubungi dirinya dan dia mengambil keputusan untuk menyambung tugasnya meskipun waktu rehat masih berbaki. Sian Zahra kan? Ketika Zahra sedang fokus menyiapkan laporan di kaunter, dia tiba-tiba terdengar suara pesakit menjerit sambil berlari ke arahnya dalam keadaan ketakutan. Missy! 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 Katanya, pesakit tu memberitahu ada seorang wanita tua di dalam biliknya yang memarahinya tidur di situ dan memintanya keluar. Contohnya macam ni. Macam pesakit tu tengah tidur. Tiba-tiba dia sedar dekat katil ni tu ada seorang tua ni kata, "Hei, keluar dari bilik aku! Keluar!" Lebih kurang macam tu. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi dan pesakit tu kelihatan pucat dan menggeletar ketika memberitahu ada wanita tua di dalam biliknya. Lebih menakutkan, dia memberitahu ada mayat di bawah katilnya, katanya. Tanpa berfikir panjang, Zahra berkata, dia berlari ke arah bilik itu untuk melihat sama ada benar ke dakwaan pesakit berkenaan, dan tiba-tiba apabila dia sampai di bilik tersebut, bulu romonya menegak sebaik saja melangkah masuk ke bilik tersebut. Bulu roma dan tekuk saya rasa mengembang. Suasana bilik itu pula agak suram dan pandangan saya tertumpu ke arah atas almari. Apa yang ada atas almari? Ada makhluk sedang bertinggik dan saya seperti terpaku melihatnya di situ. Wajahnya bukan saja menakutkan, tetapi ia mengingatkan saya kepada seseorang, jelasnya. Ia menjerit meminta saya keluar daripada bilik itu. "Hai, keluar! Keluar dari bilik aku!" Saya terpaku. Zahra keluar dan tiba-tiba pintu bilik berkenaan tertutup dengan sendirinya. Boom! Sebelum dia berlari ke kaunter. Agak lama juga Zahra termenung kerana apa yang dilihatnya adalah bekas pesakit yang pernah menghuni bilik berkenaan sebelum dia meninggal dunia pada awal tahun ini. Dia di antara pesakit paling lama berada di pusat ini, 11 tahun, sehingga dia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam bilik tersebut. Pernah beberapa kali pesakit yang menginap di bilik itu minta tukar bilik kerana mengalami gangguan. Tetapi saya tak menyangka dengan apa yang saya lihat. Pesakit yang sudah meninggal dunia muncul semula di dalam bilik wad berkenaan. Sekian daripada Zahra. Kisah yang kedua ni bertajuk "Aku dekat sinilah." Aku dekat sinilah. Assalamualaikum kepada pendengar dan penonton sekalian. Ada satu kisah menyeramkan yang ingin aku kongsikan bersama pendengar. Kisah ini berlaku ketika aku bertugas sebagai seorang doktor pelatih di salah sebuah hospital yang terletak di utara tanah air di Malaysia.
Sebagai seorang doktor, aku ni bukanlah seorang yang kategori lemah semangat. Pelbagai pesakit yang mengalami kemalangan ngeri sudah aku saksikan di depan mata. Namun, sedikit pun tidak pernah mematahkan semangatku. Alhamdulillah, semuanya mampu untuk aku hadapi. Tetapi, kisah yang menimpaku ini telah mengubah keseluruhan sisi hidupku ketika ini. Aku tidak lagi kuat semangat, malah mudah berasa takut dan lemah, terutamanya jika ada perkara-perkara pelik dan aneh yang berlaku, terutamanya di waktu malam. Kejadian tersebut juga membuatkan aku lebih berhati-hati dan sering ingin ditemani, walaupun pergi ke mana-mana. Kisah yang meninggalkan trauma buat diriku sehingga kini, begini ceritanya. Satu malam, aku ditugaskan di wad kecemasan untuk membantu beberapa doktor senior yang terpaksa menjalankan pembedahan terhadap seorang mangsa kemalangan jalan raya. Namun, agak malang kerana kami tidak berjaya menyelamatkan nyawanya. Mangsa meninggal dunia setelah berlaku pendarahan yang teruk di kepala. Setelah membersihkan anggota badan, aku menukar pakaian di bilik persalinan. Memang begitulah rutin kebiasaannya kerana bila berada di hospital dan berurusan dengan pelbagai kategori pesakit, macam-macam virus dan jangkitan boleh berlaku. Lagipun, aku sendiri berasa tidak selesa apabila selesai, aku melangkah menuju ke pantry. Cadangnya untuk membasahkan tekak. Maklumlah, sedari tadi aku menahan dahaga yang teramat sangat. Aku lihat jam di dinding sudah hampir 1 pagi. Jadi, aku pun melangkah perlahan. Suasana sekitar cukup sunyi. Aku jeling pintu wad yang tertutup di kiri kanan. Semuanya sudah gelap. Mungkin semua pesakit sudah tidur. Tiba-tiba, aku tersentak. Terasa seperti ada deruan angin kuat yang lalu dan singgah di belakangku. Aku berhenti sambil toleh ke belakang. Siapa ni? Tetapi tak ada apa-apa yang ganjil. Aku fikir mungkin perasaan aku ajalah. Walaupun bulu tengkuk terasa tegak berdiri. Cuba anda bayangkan ya. Jadi aku teruskan langkah perlahan, dan sebaik saja aku ingin membuka pintu menuju ke pantry, aku tergamam. Aku lihat pintu wad di sebelah kananku terbuka luas. Perlahan-lahan aku jengah, cuba mengintai kalau ada jururawat bertugas berada di dalam suasana suram lampu di koridor tu. Aku dapat lihat deretan katil kosong yang tersusun rapi. Memang tiada siapa-siapa dekat situ. Nampaknya wad tersebut kosong tanpa penghuni. Setelah pasti tiada sesiapa di dalam, aku lantas menarik tombol pintu untuk menutupnya. Dan ketika itulah tiba-tiba aku terdengar sesuatu yang aneh. Bunyi seakan suara seseorang. Aku cuba amati. Perlahan-lahan aku pasang telinga. Bunyi suara seakan mendengus. Mataku liar memandang sekeliling. Dalam hati aku berfikir kalau ada pesakit yang berada dekat situ. Bunyi tersebut kedengaran sekali lagi. Aku kecikkan mata cuba mengintai sekali lagi kalau ada pesakit di dalamnya yang perlukan bantuan.
Manalah tahu jika aku tidak perasan dan terlepas pandang. Pelik juga. Puas aku hintai keliling tapi tidak nampak sesiapa. Bunyi apa pula yang aku dengar tadi? Mungkin perasaan aku je kot. Dalam hati aku berkatalah. Lantas aku ambil keputusan untuk melangkah keluar dari wad tersebut. Dan sebaik saja aku ingin ke pintu, tiba-tiba, "Kau nak pergi mana? Aku ada dekat sini lah." Bayangkan, katanya, "Kau nak pergi mana?" Aku tergamam. Sekali lagi aku tulis keliling. Tapi tak nampak pula kelibat sesiapa. Jadi, suara siapa pula yang aku dengar tadi? "Aku dekat sini lah. Aku dekat sini." Terdengar suara garau dari arah belakangku. Aku bingkas menoleh ke belakang. Tiba-tiba darahku tersirap. Jantung seakan mau tercabut. Di atas sebuah katil berhampiran jelas kelihatan satu sosok bertubuh gelap sedang duduk bersila memandang padaku. Rambutnya panjang mengurai sehingga mencecah lantai. Matanya merah menyala sambil menyeringai menampakkan giginya yang berceracak panjang. Aku kaku tanpa sepatah kata. Tubuhku menggeletar ketakutan dan jantung serta-merta berdegup laju. Tak tahu macam mana ingin aku gambarkan perasaanku ketika itu. Makhluk tersebut mendengus sambil bola matanya yang merah menyala tu memandang tepat ke arahku. Tiba-tiba dia ketawa lagi. Dan dia mengilai sambil memusingkan kepalanya beberapa kali ke arah belakang. Sumpah tak ubah seperti hantu yang pernah aku lihat dalam beberapa filem seram di kaca TV sebelum ni. Memang cukup mengerikan. Aku cuba bertenang dan kuatkan semangat dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi bibirku terkunci seolah-olah seperti dipukau. Wajah cengkung hodoh yang menakutkan tu aku lihat masih tidak lagi berganjak di atas katil. Dia terus memandang aku dengan wajah cukup menakutkan. Aku dah tak mampu berdiri lama dekat situ. Tanpa disedari akhirnya aku terjelepuk pengsan. Sebaik saja membuka mata, aku lihat beberapa jururawat berada di sekelilingku. Bertalu-talu pertanyaan daripada mereka. Kenapa aku boleh jatuh pengsan dekat situ? Aku tak mampu untuk berterus terang. Sekadar mengatakan mungkin terlalu letih kerana bekerja seharian suntuk. Keesokan harinya aku demam gara-gara kejadian yang menimpa malam tu. Hampir 3 hari jugalah aku berasa lemah semangat sehingga takut untuk melewati bilik yang meninggalkan pengalaman menakutkan buat aku sebelum ni. Sejak peristiwa tu, aku agak trauma untuk bekerja lewat malam di hospital tersebut. Keadaan tu berlarutan sehingga berbulan lamanya. Ikutkan hati, ingin saja aku bertanyakan kepada petugas-petugas dekat situ tentang kejadian yang menimpa diri aku pada malam tu. Tapi setelah difikirkan buruk dan baiknya, terus aku batalkan niat aku ajalah. Aku tak nak kalau ada petugas lain pula yang takut setelah mendengar cerita daripada aku nanti.
Tambahan pula, mereka kebanyakan bekerja shift. Jadi biarlah aku rahsiakan saja cerita tu. Sehinggalah mereka sendiri yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kini sudah hampir 10 tahun yang berlalu, aku pula sudah bertugas di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Peristiwa menakutkan tu tetap tersimpan dalam lipatan memoriku sehingga kini. Pernah beberapa tahun lepas tu, aku kembali ke hospital tersebut untuk menguruskan beberapa dokumen pekerjaan aku. Dan aku sempat melewati wad tersebut. Keadaannya masih sama seperti dulu, dengan deretan katil dan susunan aturnya. Masih kosong lagi wad tu, ya. Tetapi walaupun aku melewatinya pada waktu siang, hati aku ni tetap rasa berdebar-debar. Aku rasa mesti ada sesuatu yang tak kena dengan wad tersebut. Entahlah, tak mampu untuk aku huraikan. Yang pasti, wad tersebut masih menyeramkan. Sekian. Terima kasih.